Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Majlis yang ke-16 beramal dengan Al-Quran. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada petang Selasa 11 Zulqa'dah tahun 545 Hijriyah, dalam bicaranya yang di antara lain berkata Al-Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah, hinakanlah dunia itu, kerana sesungguhnya dia itu demi Allah tiada akan menjadi bagus melainkan sesudah dihinakannya. Wahai gulam, bekerja dengan Al-Quran, kelak dia akan menunjuki rumahnya, dan bekerja dengan sunnah hadis Nabi SAW, kelak dia akan menunjukimu kepada Rasulullah SAW. Orang ini seharusnya menetap dengan hatinya dan himmahnya di keliling hati kaum sufi, kerana dia umpama tempat bara yang menghiaskan kebatinannya. Lalu dia pula yang membukakan pintu pendekatan kepada kebatinan itu dan menyiapkannya untuk dikumpulkan antara hati dan kebatinan kaum sufi itu dengan Tuhan mereka Azza wa Jalla. Setiap dia maju suatu langkah ke hadapan, setiap itulah dia merasai gembira dari kurnia yang diberikan dalam keadaan ini. Kemudian berhaklah baginya untuk mensyukuri nikmat ini dengan mempergandakan ketaatannya. Ingatlah bahawa gembira dengan yang selain ini adalah omong kosong. Orang yang jahil memang gembira bila mendapat dunia, tetapi orang yang alim merasa berat sekali. Si jahil kerap menentang takdir Allah dan membantahnya, manakala orang alim sentiasa menerimanya dengan hati yang tenang dan merelainya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir, yang pertama ialah bagaimana perlu kita melihat dunia dengan kehinaannya. Bila mana kita melihat dunia dengan segala kehinaannya, barulah dunia itu berfungsi untuk kehidupan akhirat kita. Barulah dunia itu menjadi kebaikan untuk kita, jambatan ke akhirat, bekalan ke akhirat. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir menyebut tentang berta'amul, bermuamalah dengan Al-Quran. Bila benar-benar bermuamalah dengan Quran, maka kita akan mengenali Allah, ma'rifatullah. Yang ketiga, tentang berta'amul, bermuamalah dengan sunnah Nabi SAW. Bila benar ta'amul kita dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan tahu watak, akhlak, kepribadian baginda SAW, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Yang keempat ialah perlu kita menjaga persekitaran kita. Yang perlu dipilih di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, supaya hati kita sama seperti mana hati orang-orang bertakwa. Bicara kita juga begitu, tindakan kita juga begitu, maka barulah kita akan sampai kepada Allah SWT. Kemudian seterusnya Syekh menyebut tentang perbezaan orang yang mendapat dunia
di kalangan orang yang jahil dan kalangan orang alim. Orang jahil bila mendapat dunia maka digembira. Walaupun ia adalah kesensaraannya, bukan azab di hari akhirat nanti. Manakala orang alim bila mendapat dunia, dia melihat tanggungjawabnya. Maka dia mula rasa kebimbangan dan mula merasakan amanah dan tuntutan yang kuat. Seumpama seorang yang memegang satu barang yang perlu disampaikan, yang perlu diberikan kepada yang berhak. Selagi mana ia berada di tangannya, dia tak akan tenang. Sehinggalah disempurnakan amanah tersebut. Kemudian Syekh menyebut tentang golongan yang alim yang sentiasa redha dengan takdir Allah dan golongan jahil yang sentiasa membantah. Kemudian dalam ungkapan nasihat dan wasiat ini juga menyebut bagaimana orang yang dekat dengan Allah bergembira dengan ketaatan padanya. Maka tidak ada yang lebih bahagia daripada perkara tersebut. Ini intipati kata-kata Syekh Abdul Qadir. Bila beliau menyebut yang pertama, tentang dunia ini perlu kita hinakan dia. Apakah maksud dunia ini perlu kita hina dia? Yang pertama yang dimaksudkan dunia ini perlu kita hina, bahawa ia bukanlah prioriti kita. Kerana yang menjadi prioriti ialah akhirat. Dia bukan keutamaan kita. Yang kedua, ia bukanlah kesibukan kita. Kesibukan kita sebenarnya ialah akhirat. Jadi kita telah jelaskan apa yang Allah Ta'ala sebut tentang sifat orang beriman. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Carilah segala bahagian kamu akhirat, tapi jangan lupa dunia. Berarti kesibukan kita pada akhirat. Kemudian barulah pada dunia kita. Yang pertama kita sebut tentang prioriti keutamaan. Apa pun utamakan akhirat. Yang kedua kesibukan. Maksudnya masa kita banyak habis kat mana. Bila kita sebut sibuk, artinya masa. Tuan-tuan tak ada peluang nak jumpa orang, tuan-tuan kata sibuk, mana masa kita tak ada dengan dia. Kalau dia nak jumpa kita, kita kata okey, artinya masa kita ada dengan dia. Maka bila kita sebut akhirat itu mesti dia kesibukan, bahawa masa kita banyak dengan akhirat. Dan yang ketiga, bila kita sebut menghina dunia, artinya kita tidak pernah mengagungkan ahli dunia. Tetapi sebaliknya kita mengagungkan ahli akhirat. Kalau kita mengagungkan ahli dunia, maka kita terperangkap dalam golongan yang memuliakan dunia. Baiklah, dia ceritakan orang ni kaya itu dan ini, kita akan muliakan dia sehingga kita tahu bagaimana akhirat dia. Sebab seorang bila memuliakan seseorang, sebenarnya ia berkait dengan kecenderungan dia. Ia memuliakan artis kerana kecenderungannya berhibur. Ia memuliakan selebriti itu dan ini, kecenderungannya untuk glamour dan popular. Yang cenderungnya kepada ahli dunia, kecenderungannya ialah memilikinya. Yang cenderung kepada akhirat, kecenderungannya ialah untuk akhirat. Maka sebab itu kita kena tengok, kita ni cenderung pada siapa. Sebab Nabi SAW bersabda, Anta ma'aman ahbab. Kamu bersama orang yang kamu cenderung dan kamu sayang. Kerana itu Nabi SAW ingatkan kita, perlu kita sayang pada Rasulullah. Supaya kita nanti dihimpunkan bersama baginda SAW. Perlu kita sayang dengan orang-orang soleh supaya kita dihimpunkan bersama mereka. Dan itulah doa yang Allah Ta'ala ceritakan, rakamkan. Itu doa Nabi Allah Yusuf. Dan Surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhikni fis salihin. Matikan aku dalam keadaan Islam dan himpunkan aku bersama orang soleh. Dan itu juga doa Nabi Allah Sulaiman. Bila Sulaiman berkata, Ya Allah, masukkan aku di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Fi ibadikas salihin. Dan demikian doa para Nabi SAW. Kalau Nabi doa macam tu, kita sebenarnya lah. Maksudnya maksud menghina dunia. Maka kita tidak akan memberi kemuliaan, kredit kepada ahli dunia. Tapi kredit kemuliaan yang kita berikan kepada ahli akhirat. Untuk kita berkawan dengan mereka, bersahabat dengan mereka, memuliakan mereka. Bila kita sebut maksud menghinakan dunia, artinya kita meninggalkan yang haramnya. Maka siapa yang muliakan dunia, dia akan ambil yang haram.
Kalau orang tu cenderung mengambil yang haram, berarti dia terlalu sayangkan dunia. Sehingga dia tidak melepaskannya, melainkan dia nak ambil semua. Tapi orang yang menghina dunia, dia akan memilih-milihnya. Dia tak akan ambil semua. Sebab itu ada yang haram yang akan menjadi azabnya. Manakala ketika mana dia mengambil yang harusnya, dia mengambil kira apa tujuan dan matlamat dia. Saya boleh ambil yang harus ini, tapi tujuan dan matlamatnya apa? Dia ada satu tujuan. Wa imma satu fardu kifayah. Wa imma kerana ada tuntutan kewajibannya menanggung nafkah. Ya, kerana saya bertanggungjawab tanggung nafkah anak isteri, maka wajib saya mengambilnya, ya, maka dia akan ambil. Artinya dunia itu diambil yang terpilih, bukan dia ambil semua. Ketika mana orang yang tidak menghina dunia, dia akan ambil semua. Yang haram, yang syubhat, yang riswah, yang rasuahnya, yang mencuri, yang merompak, dia ambil semua. Maka apa dia peduli? Maka tamaknya seperti babi, gembiranya seperti monyet. Kerana itu bila Allah taswir, gambarkan kelompok Yahudi, monyet dan babi, sebenarnya ia manifestasi daripada cintakan dunia. Dua makhluk ini gambaran cintakan dunia. Monyet dan juga babi. Dan gambaran golongan yang merosakkan lebih daripada memberi manfaat. Kerana seorang yang menghina dunia, maka hidupnya di sini akan memberi manfaat pada orang lain. Sebab dia menghina dunia. Tapi seorang yang memuliakan dunia, dia akan memudaratkan semua orang yang berada sekelilingnya. Itulah dia bangsa Yahudi, merosakkan semua tempat. Dia pergi sukan Olimpik, dia rosakkan katil tempat tidur, dia melompat orang pecah. Itu memang bangsa perosak. Bukan satu benda yang pelik setakat rosakkan katil di perkampungan Olimpik. Dia rosakkan dunia semuanya. Dia dah rosakkan Taurat dan Injil. Bahkan dia rosakkan semua para Nabi SAW. Maka ini watak. Setakat orang beritahu, saat ni Yahudi, dia rosakkan katil dekat perkampungan Olimpik, dia buat itu. Kata itu bukan benda yang aneh bagi mereka. Yahudi itu juga manifestasi daripada kelompok yang paling cintakan dunia. Amat cintakan dunia. Kerana itu mereka mengenakan riba. Bila kita baca sejarah macam mana pertentangan golongan Kristian dengan Yahudi sebelum kedatangan Islam. Bila golongan Kristian yang ketika itu yang baik, mereka menentang Yahudi kerana mengenakan riba. Kristian dia tak ambil riba. Dia tak mengenakan riba. Kerana ia anggap sebagai satu kebajikan. Tapi Yahudi mengenakan riba. Akan berlaku perbalahan dengan mereka. Sehingga berlaku peperangan. Masing-masing mencari sokongan masing-masing. Ini ketamakan dunia. Dan Allah menggambarkan Yahudi dengan ketamakannya. Jadi bila kita sebut menghina dunia, prioriti kita pada akhirat. Kesibukan kita pada akhirat. Kita memuliakan ahli akhirat. Dan kita akan meninggalkan yang haram. Dan memilih yang harus berdasarkan keperluan dan juga keinginan kita yang dibenarkan oleh syarak. Maka siapa yang menghina dunia dengan cara itu, maka dia bahagia. Bukan maksud kita hina dunia, kita tengok tu buang dalam laut. Bukan itu. Itu bukan penghinaan. Itu takut untuk berurusan dengan dunia. Menghina kita tahu cara nak uruskan dia. Kita tahu tempat dia kat mana. Kita tahu dia bukan di hati kita. Dan ini bukan suatu yang benda yang bernilai. Contoh dalam banyak barang-barang kita. Katakan kita ada 10 pasang kasut. Ada kasut kita tahu lebih mahal. Lalu bila kita tahu dia lebih bernilai, kita akan simpan dalam rumah. Agak-agak yang tak ada nilai sangat, kita pun letak luar rumah. Kalau kena curi, kita pun tak kisah. Kalau ada, panjang umur dia lagi. Kalau tak ada, tak apa. Itu gambaran bagaimana cinta dan hina sesuatu perkara. Jadi kalau kita muliakan akhirat, kita letak ke hati. Kalau kita hinakan dunia, kita letak di luar hati kita. Dia tak mungkin masuk dalam hati kita. Rumah kita tidak boleh masuk semua dunia. Lalu kita memilih-milih yang baik. Kemudian bila masuk bilik tidur kita pula, bukan semua boleh masuk bilik tidur kita. Kita pilih yang terbaik dia masuk bilik tidur kita. Yang mungkin boleh masuk bilik tidur kita cuma isteri kita atau suami kita. Anak-anak pun tak boleh masuk, keluar. Begitu kita menapis setiap tempat.
Setiap tempat ada benda yang boleh masuk, ada benda tak boleh masuk. Demikian hal-hal dunia kita. Yang kedua, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, berta'amulah kamu dengan Quran. Ta'amul artinya bekerja dengan Quran. Apa maksud bekerja dengan Quran? Yang disebut dalam istilah at-ta'amul ma'al Quran. Sehingga ada kitab Kaifa nata'amalu ma'al Quran. Macam mana kita nak berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita nak respon dengan Al-Quran. Bagaimana kita nak zahirkan tindak balas kita dengan Al-Quranul Karim. Ia Al-Quran untuk diimani. Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafal, untuk difahami. Dan Al-Quran ini untuk dijadikan panduan dan perlembagaan. Dan menjadi ukuran baik ataupun salahnya, buruknya suatu perkara. Al-Quranlah pengukurnya. Tetapi bila kita sebut tentang ta'amul dengan Quran, yang paling penting ialah kita mengetahui apa yang Quran nak beritahu pada kita. Kerana Al-Quran ini ialah petunjuk kepada orang beriman. Sebab bila Allah menyebut dalam awal surah Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fi, Hudan lil Muttaqin. Perhatikan ayat yang berbunyi Hudan lil Muttaqin, petunjuk kepada orang bertakwa. Kalau kita berada atas jalan raya, kita tengok signboard, kita mesti faham signboard tu nak tunjuk ke mana kita. Kita nak ke Putrajaya, kita nak ke Cyberjaya, kita nak ke Kuala Lumpur. Kita faham petunjuk tadi, lalu kita pun ikut berdasarkan matlamat kita. Maka Al-Quran dengan kisah-kisahnya, dengan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan dengan tadabburnya, semuanya itu dia nak tunjuk apa pada kita. Kita kena faham. Duduk di hadapan Quran dan memahami apa yang Quran sedang arahkan pada kita. Kalau kita tak tahu bahawa Quran sedang mengarahkan kita, kita cuma baca dan kita tinggalkan selepas itu. Al-Quran ada sesuatu dia nak beritahu kita. Ada sesuatu dia nak tunjuk pada kita. Dan yang ni yang menjadikan tadabbur itu, fikir, ini nak ke mana ni ayat ni? Bila Allah sebut satu ayat, lalu kita lihat petunjuk ini untuk diri kita. Apa yang Allah tak nak suruh kita fahami, dan apa yang Allah nak perintah, dan apa yang Allah nak larang dalam ayat ini pada diri dan kehidupan kita, pada kehidupan berkeluarga kita, dalam kehidupan berekonomi, dalam kehidupan bernegara kita. Katakan bila Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun, Allah cerita tentang Fir'aun daripada awalnya sehingga kematiannya. Apa yang kita faham tentang Fir'aun? Bukan sekadar kita mengetahui ia seorang yang berkuasa, yang memerintah Mesir. Kita memahami secara sejarah. Bukan. Al-Quran bukan difahami secara sejarah. Sebab itu Al-Quran tidak cerita panjang suatu perkara. Sebab dia bukan buku sejarah dengan yang dimaksudkan dipahami oleh setengah orang. Hikayat cerita. Bukan. Bukan penlipu lara. Menyebut cerita sebagai satu pengajaran. Bukan menyebut cerita sebagai satu bentuk penlipu lara yang nak cerita sedetail-detailnya. Tidak. Lalu kita tengok, apakah watak Fir'aun ada dalam diri kita? Sombong. Bila Fir'aun berkata, ini semua sungai, ni kepunyaanku, mengalir di bawah kekuasaanku. Melihat segala kekuatannya menyebabkan dia berhak memiliki dunia. Maka sama juga kita, kalau kita tuan-tuan merasakan segala kekuatan kita menyebabkan kita berhak milik dunia, kita silap. Oh, sebab saya sihat, sebab saya bijak, saya cerdik, sebab itu saya pandai bisnes. Awak tak pandai, awak tak bijak, awak tak mengkaji, sehingga lupa percaturan rezeki itu datang dari Allah. Tahu ramai mana orang bijak jatuh bankrupt. Ramai mana orang bijak yang dahulunya bangun dengan ilmunya, dia juga jatuh dengan ilmu yang sama. Tak ada bezanya. Bukan sampai peringkat dihumbang dalam penjara dengan pecah amanah, dengan khianat syarikat. Dahulu dia seorang hebat. Bukan kalau orang tu kata kekayaan itu kerana usahanya, kita katakan pada mereka, wahai orang kaya, kalau kamu rasa
Kamu dapat segalanya kerana kebijaksanaanmu. Sila kamu dermakan semua dan mulakan daripada kosong. Dan kita tengok, kamu akan kaya atau tidak. Kalau seorang tu betul-betul, okey, saya kaya. Okay, sekarang kamu derma semua. Kamu kena berani sebab kamu kata kekayaan dari ilmu kamu. Beri semua, kemudian kamu kerja daripada zero balik. Boleh tak dapat balik benda tu? Dia tak berani. Kenapa tak berani? Sebab dia mengetahui, dia cuma bernasib baik dapat. Dalam hati kecilnya berkata demikian. Dalam hakikatnya, maka inilah kita katakan pembahagian Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang bagi-bagikan benda ni semua. Yang ni kami bagi kaya, yang ni kami bagi sederhana sekian. Kami bagi-bagikan. Usaha itu cuma sebab. Sejauh mana orang terpesona dengan usaha, maka dia akan terkulai jatuh dengan usaha yang sama. Oh, ini usaha saya siang malam pagi petang. Baik, kamu akan tengok nanti, usaha kamu siang malam pagi petang pun tak dapat bantu kamu. Jadi kita faham kekayaan kita, pangkat kita kerana agihan Allah. Oh, bukan saya bekerja keras untuk dapat pangkat ini. Bukan. Orang lain juga bekerja keras macam kamu. Tapi dah rezeki kamu. Maka Allah bagi. Macam kita sebut tentang zuriat lah. Zuriat. Orang lain juga bekerja macam kita untuk dapat zuriat. Kita pun sama. Tapi bila Allah nak bahagikan orang ni 5 orang, ni 3 orang. Begitu anugerah Allah. Jangan kata kerana saya ni keturunan saya memang anak ramai. Tak. Allah uji kita. Yang ni diuji ada anak, ni tak ada anak. Yang ni diuji dengan 3 orang, ni 4 orang. Semua kita diuji. Sebab dunia ini bukan tempat menunjukkan keistimewaan. Tempat di mana Allah jadikan ujian. Sebab itu manusia akan melihat orang-orang yang istimewa sebenar. Bukan di sini. Nanti akhirat tempat penuh kejutan. Seorang yang kita nampak dia tak istimewa di sini, rupanya dia pandai istimewa. Dia benar-benar istimewa. Bukan sedikit kelompok dan golongan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu jangan, kalau hari ini kita glamour kat dunia, jangan terpesona. Itu bukanlah glamour kita sebenar. Itu cuma ujian. Ujian kita. Sebab tu tuan-tuan tengok orang glamour bila dia mati tenggelam. Tak ada dah. Orang tak cerita lagi tentang dia. Orang lain pula masuk. Orang lain pula datang. Kalau kita ambil contohlah, sukan paling glamour di dunia bola sepak. Paling glamour di dunia. Yang diminati di seluruh dunia. Kecil sampai besar orang main bola sepak. Orang minat bola sepak. Yang muda, yang tua, yang nazak nak mati pun minat lagi bola. Baik. Dalam pentas bola sepak ni ramai pemain terkenal. Ramai. Akhir mana hilang-hilang yang terkenal tadi? Setiap kali timbul yang baru yang terkenal. Semuanya hilang di telang zaman. Semua tidak lagi dikenal mereka satu kelompok generasi. Yang mereka pun tak berbuat apa-apa dengan kemuliaan, kelebihan orang tu. Tak ada. Akhir semua mereka hilang. Kalau kita sebut Liga Bola Sepak Malaysia lagi hilang. Kalau kita kat Malaysia yang minat bola, yang lama-lama di mana? Tak ada dah. Habis. Kosong. Semuanya tenggelam. Mungkin ada seorang dua menonjol, tapi dia juga hilang sebenarnya. Itu realiti tersebut tentang kisah Fir'aun dalam Quran. Apa yang kita faham? Kali itu bila kita sebut ta'amul dengan Quran, faham Quran nak kata apa pada kamu. Bukan macam orang munafik bila turun ayat Quran, masing-masing tengok. Nazara ba'duhum ila ba'. Hal yarakum ahad. Hal yarakum min ahad. Ayat ni kena tak kepada kita? Tak kena. Lalu mereka pun summan sarafu. Sarafallahu qulubahum. Kemudian mereka pun tidak mempedulikan ayat Quran. Sebab kata mereka tak ada kena-mengena. Ayat ni bukan kena kat kita lah. Walau jelas kena pada mereka orang munafik. Tapi mereka tak kena. Orang beriman, setiap ayat dia tahu ini kena untuk dia. Bila Fudail bin Iyad dengar ayat dan suratul Hadid ayat ke-16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum sampai waktunya untuk orang-orang beriman tunduk kepada Allah, untuk khusyuk pada Allah? Fudail dengar ayat ni, dia terus jatuh tengah panjat pagar. Kisah dia panjat pagar kan nak jumpa dengan makwa dia. Dia berkenal dengan seorang perempuan yang cantik. Maka dia bertekad malam itu dia akan panjat pagar jumpa perempuan itu. Waktu dia panjat pagar, dia dengar ayat ini yang menyentuh hatinya, punca taubat dia.
Apakah belum sampai untuk orang beriman, untuk tunduk pada perintah Allah dengan sebenar? Bukan sekadar dakwa-dakwi saya beriman. Apakah belum sampai untuk kita iman dengan iman sebenar? Maka dia berkata, al-an ya Allah, sekarang dah sampai. Maka dia memulakan kehidupan taubat dia daripada satu ayat Quran. Kenapa dia mula mengerti ayat itu tuju pada dia? Tuan-tuan, kalau kita baca sampai 6,000 ayat, kita masih belum faham Quran tu kenakan sedang bercakap dengan kita, kita tak akan dapat apa pun faedah. Dari sudut tadabbur dia tak dapat. Kan itu Allah sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tidak mahu tadabbur ayat Quran, ataupun hati mereka sudah tertutup? Seolah-olah bila kita tak faham setiap ayat Quran tu kena pada kita, kita hati tertutup. Cuma mulutnya terbuka, hati tertutup. Mulut kita mungkin terbuka baca Quran, tapi hati tertutup untuk faham Quran. Akhirnya kita khatam demi khatam, khatam demi khatam. Kita belum faham apa Quran nak sebut, nak beritahu pada kita. Banyak benda yang perlu kita lihat kembali. Kemudian bila Syekh menyebut tentang Quran, bila kita betul, kita akan nampak, kita akan kenal, kita akan dapat makrifat. Kemudian yang ketiga, bila sebut tentang mengenali Nabi SAW, bekerja dengan sunnah. At-ta'amul bis sunnah. Bila sebut ta'amul bis sunnah, kaifa nata'amalu ma'as sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ta'amul dengan sunnah Nabi? Tentang sunnah Rasulullah, suatu yang Allah jadikan juga ditinggalkan ataupun diwarisi oleh kita. Tidak sebagaimana Nabi-Nabi lain tidak meninggalkan sunnah untuk umatnya, melainkan diselewengkan dan tidak dipelihara. Sehingga kita jangan mendengar sabda Nabi Isa, sabda Nabi Musa. Kenapa? Sebab kaum mereka gagal menjaga Taurat dan Injil, maka mereka juga gagal untuk menjaga kata-kata Nabi mereka. Tapi orang beriman, sebab mereka berjaya menjaga Quran dengan sebenar, maka Allah beri kelebihan mereka untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Akhirlah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan mereka dengan menghimpun sunnah Rasulullah. Bermula pada zaman Umar bin Abdul Aziz, supaya dibukukan sunnah Nabi. Yang sebelum ini sunnah Nabi cuma dihafaz, dipelajari pada kelompok tertentu. Maka kali ini nak diperluaskan. Maka Umar bin Abdul Aziz keluarkan arahan pemerintah, atau kita panggil Al-Amrul Malaki, iaitu perintah di raja, di Dewan Raja, untuk sunnah dibukukan. Maka para ulama mula menggerakkan pembukuan sunnah. Maka lahirlah seperti Imam Malik yang membukukan Muwatta, Imam Abdul Razak yang membukukan Musannaf Abdul Razak, dan diikuti dengan Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Bukan diikut era kegemilangan sunnah Nabi dengan pembukuan sunnah ataupun pembukuan Sahih Bukhari. Diikuti dengan seterusnya Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, Ad-Darimi, Al-Hakim, Naisaburi, At-Tabarani, Al-Baihaqi dan lain-lain. Maka sunnah dihimpun dengan penjagaan Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, hari ini kita umat Islam beruntung sebab sunnah Nabi kita dihimpunkan. Kita hanya perlukan sedikit masa dan kesungguhan untuk mendalami sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalami dia. Baca himpunan hadis yang mudah untuk kita faham sebagai orang awam, seperti Riyadhus Salihin, seperti At-Taghrib wat-Tarhib, bukan seperti kitab Al-Azkar, bukan seperti kitab hadis 40, Matan Arba'in, sama ada oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami yang disyarahkannya, ataupun lain-lain ulama-ulama. Bila mana kita mendekati sunnah Rasulullah, kita akan kenal Nabi. Ini bukan jenis berangan nak jumpa Nabi, duk amal berapa sikit benda, kemudian nak jumpa Nabi. Rasulullah tak, kalau dijumpa begitu tak akan beri manfaat pada kita. Sebagaimana orang munafik yang jumpa Rasulullah tak beri manfaat pada dia. Ini setakat mimpi. Ini munafik jumpa live dengan Rasulullah, tapi kerana mereka tak pernah peduli kata-kata Rasulullah, akhirnya perjumpaan mereka sia-sia. Bukan golongan yang mengaku Nabi, sebagai mereka pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tulayha Al-Asadi pernah jumpa Rasulullah dan sebab itu mengaku jadi Nabi. Dan juga
Musailamatul Kadzdzab pernah mengikuti rombongan ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga mengatakan beliau berada dekat parking unta, tidak masuk bertemu dengan Rasulullah. Tapi dia dah sampai ke Madinah di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya ialah kalau seorang tu nak dekat dengan Rasulullah sekadar jumpa Nabi, ia bukan pendekatan sebenar. Kalau anda kata saya bermimpi bertemu Rasulullah, bukan makna saya dekat dengan Rasulullah sehingga saya faham sunnah Rasulullah. Maka sebab itu kita perlu bersungguh-sungguh dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dah 3 perkara disebut tentang nilai dunia, tentang bagaimana ta'ammul dengan Quran, bagaimana ta'ammul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk yang keempat. Kita perlu mencari surrounding ataupun bi'ah persekitaran orang-orang soleh. Ini adalah perintah Allah pada kita. Maka di sini Syekh menyebut tentang biar hati kita, himmah, cita-cita kita bersama dengan para sufi. Mereka ini bagaikan tempat bakar yang akan membakar wangian kita. Wangi kita di situ. Artinya, kalau kita ni setanggi, atau kalau kita benda yang wangi, yang perlu diletak atas bara. Tetapi nak tengok bakhur, wangian bakhur. Bila bakhur ni, dia ada bekas dia, benang kita boleh letak arang. Faham. Orang Arab panggil arang ni faham. Fahamun. Faham. Tak faham, kemudian kita ambil lighter dan bakar arang. Lepas tu kita ambil, kita taburkan. Atas tu. Benda tu kena letak atas bara api, maka dia mewangi. Begitu umpama kamu. Kalau kamu nak mewangi, biar kamu dibakar oleh orang sufi. Maksudnya biar kamu dididik, ditarbiah oleh mereka. Dibentuk hati kita. Keikhlasan. Buang sifat mazmumah. Biar dihiasi dengan sifat mahmudah. Biar tahu nilai waktu. Kata Imam Asy-Syafi'i, sahibtu bis-sufiyah falam astafid minhum illa bisyai'ain. Bila mana aku mendampingi para sufi, ada 2 perkara penting yang aku dapati. Yang pertama, al-waqtu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Masa terlalu penting. Kalau kamu tidak mengambil faedahnya, maka kamu akan mendapat musibah atas kecuaian masa kamu. Ia umpama pedang, sama ada kamu memotongnya atau pedang itu memotong kamu. Maksudnya, gambaran bila kita berperang, masing-masing pegang pedang. Saya pegang pedang, dia pegang pedang. Saya akan cuba tetak dia dulu sebelum dia tetak saya. Kelambatan saya menetak dia, menikam dia, menyebabkan dia akan tetak saya dulu. Macam orang bertumbuk, tuan-tuan. Orang bertumbuk yang penting apa? Timing. Bukan kelajuan tumbukan dia, bukan tubuhnya besar, tapi timing tu kena waktu kita tumbuk dia. Betul-betul ketika dia leka, tumbuk dia. Maka menanglah orang tu. Jadi mereka ni sama kuat. Orang yang tumbuk dekat gelanggang sama-sama kuat. Tapi timing tu penting. Bukan laju mana tumbukan kita. Bukan sekebal mana tubuh kita. Sehebat mana kita tahu tentang timing yang sesuai untuk tumbuk orang tu. Untuk sepak dia. Sehingga kita menang. Ia berkait dengan masa. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila aku bersama sufi, aku tengok penting masa. Yang kedua, diri kamu, an-nafs. Kalau kamu tak sibukkan dia dengan taat, dia akan sibuk dengan maksiat. Jadi kita kalau tak sibuk menuntut ilmu, maka kita sibuk menonton TV. Macam tu. Kalau tuan-tuan tak sibuk menuntut ilmu, tuan-tuan akan cenderung pada hiburan. Kita ada 2 YouTube. YouTube yang berfaedah, yang tak berfaedah. Agama kita. Kalau kita sibuk dengan yang benda faedah, kuliah, ceramah dan sebagainya, kita pun tak ada peluang nak tengok cerita-cerita ni. Tapi kalau kita tengok yang tu, kita tak berpeluang tengok yang baik-baik. Maka diri kita, kalau cenderung pada batil, maka kita akan ketinggalan pada perkara yang baik. Ini perkara yang keempat yang dipesan oleh Syekh Abdul Qadir. Damping mereka yang sufi. Bakar diri kamu di atas bara mereka, supaya kamu mewangi. Wangi kita sesudah dibakar oleh mereka. Maksudnya kita ambil ilmu, ambil faedah daripada mereka, nasihat mereka. Walau kita mampu selangkah ke hadapan. Kemudian Syekh menyebut yang kelima.
Bila beliau menyatakan, kita perlu gembira dengan nikmat ketaatan pada Allah. Benda yang paling gembira biarlah ia nikmat ketaatan pada Allah. Tuan-tuan, ramai orang cari kegembiraan. Yang mencari kegembiraan dengan anak yang ramai. Dia kecewa hari-hari tuanya. Bila anak-anak biadab dengan dia. Tidak menghargai dia. Tidak punya masa untuk dia. Yang cuba cari gembira dengan isteri yang cantik, isteri yang lawa. Akhirnya dia juga kecewa. Dengan pelbagai sebab dan punca. Yang mencari harta biar banyak berganda-ganda supaya dia tak disia-siakan hari tua, dia juga silap. Kerana sejarah tidak pernah menunjukkan harta boleh menjadikan kita gembira secara mutlak. Ya mungkin sedikit gembira sewaktu kita tidak memilikinya. Sehingga para ulama kejiwaan, ulama unnafs melihat manusia ni dia sedang mencari apa yang disebut hakikatul faqdi. Suatu yang dia tak ada. Maka dinilai gembira itu ialah dengan memiliki benda yang dia tak ada. Imtilak bil faqdi atau bil mafqud. Nak milik benda tak ada baru dia rasa gembira. Baik. Sekarang kalau saya dah ada segala kenderaan mewah, gembira ke saya? Belum. Sebab saya tengah fikir nak miliki helikopter. Baru saya rasa gembira. Yang dah ada helikopter, dia nampak perlu ada pesawat peribadi. Dia belum gembira. Waktu dia naik helikopter, tengok pesawat peribadi lalu sebelah dia. Oh, bila boleh beli? Yang naik pesawat peribadi, yang satu enjin, dia nak cari yang dua enjin. Yang 6 seaters, dia nak yang 9 seaters. Yang 9 seaters nak yang 50 seaters. Yang 15 seaters. Yang ni pula nak Boeing pula. Yang dah ada Boeing nak pergi kat angkasa lepas. Akhirnya ada orang tu dibayar 8.4 bilion pada NASA semata-mata nak melancong di angkasa lepas. Kepuasan di situ, dia tak tengoklah dunia-dunia ni. Tak tengok. Dia nak melancong angkasa lepas. Dibayar 8.4 bilion. Dia tak rasa gembira sampai naik angkasa lepas. Begitu kehendak manusia tentang gembira tak pernah habis, sebab asas gembira mereka ialah hakikatus sa'adati indahum ila bimtilaki al-mafqud atau bimtilaki al-faqr. Maksudnya hakikat gembira yang manusia cuba cari ialah memiliki apa yang belum ada. Jadi yang ada ni, dia tak gembira sampai dia ada ni. Yang dah ada kebun ni. Dah ada kebun ni. Kebun dia apa? Kebun mempelah. Dia belum gembira sampai dia ada kebun kelapa sawit. Cari pula kebun kelapa sawit. Yang ada kebun kelapa sawit tak gembira lagi sampailah dia ada kebun durian. Yang ada kebun durian belum gembira sampai dia ada kebun strawberry. Bila habis? Tak habis. Sebab benda tu tak boleh gembirakan kita. Sebab tu dia tak habis. Jadi kalau kita tengok manusia dalam mencari kegembiraan, sebenarnya mereka mencari benda yang tak ada. Kerana itu setiap kali benda ada, mereka masih cari benda yang tak ada. Apa yang tak ada? Itulah yang meracau mereka. Meracau mereka. Kadang-kadang dah tanah, dapat 40 hektar dah tanah. Ada sikit ke tanah ni? Tanah poket ni. Nak juga ni. Kau dapat ni. Rasuah lah siapa-siapa pun saya dapat tanah poket. Ambil pula tanah poket. Begitu manusia lepas dapat tu, dia nak lagi tanah. Kalau dia sikit pun tanah kubur sebelah. Tanah kubur tepi sikit. Dia tak nak. Ni biar dulu. Tanah lain dia ambil. Tentang macam tu nafsu manusia. Jadi, kalau kita tengok orang yang cuba bahagia dengan benda ni, semua gagal. Quran dah cerita semua benda ni. Korun. Bila dia kaya, dia mula sombong. Tetapi bila sombong, siapa suka orang sombong? Mula-mula kita rasa orang suka kita kaya. Oh, kaya orang nampak. Ya. Lagi mana kamu tak sombong? Once kamu sombong, silap cakap je. Orang boykot semua. Boykot, silap cakap. Tu jangan cerita yang sengaja cakap. Yang silap cakap, hina orang tu benci kat dia. Padahal kita dah kaya, patutnya dia hormat kita. Ya, kamu salah bercakap, habis. Kalau kamu niat pula bercakap dengan jahat, habis kamu. Dia benci. Yang pegang jawatan, dia rasa dengan jawatan tinggi dah jadi Perdana Menteri, dia mesti hebat. Tapi jangan salah cakap. Awak silap cakap sikit, maka habis awak. Apatah lagi awak ada niat menghina orang, habis. Begitulah keadaan dunia.
Sebab itu orang beriman sebenar, tuan-tuan. Dia gembira dengan ketaatannya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, dia lapangkan dadanya untuk tunduk kepada Allah dengan segala perintah Allah. Dan bila Allah tundukkan kita dengan segala perintahnya, kita boleh bangun malam, kita boleh solat subuh berjemaah, kita boleh baca Quran, kita boleh itu, boleh ini, boleh tinggalkan yang haram, boleh datang pada perkara taat. Itu tanda Allah nak lapangkan hati kita, yang nak gembirakan kita. Maka gembira dengan taat pada Allah. Sebab itu kata para ulama, siapa yang bergembira selain daripada taat pada Allah, dia telah ditipu oleh syaitan. Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Demikianlah syaitan menghiasi amalan-amalan kejahatan mereka. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, akan merasa kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhan dia, yang redha Islam sebagai cara hidupnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan rasulnya. Maka orang ni yang akan rasa kemanisan hidup. Dan dalam ayat yang lain bila Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman gembira mereka dengan ingat Allah. Ya benar, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sememangnya dengan ingat Allah hati tenang. Dan ingat Allah ialah kemuncak ketenangannya. Sebab itu ada orang mula-mula dia mencari sathiyah, permukaan ketenangan. Nyanyi, lagi apa? Berlakon, beribu, berlawak, segala kemewahan, sathiyah. Artinya tidak. Akhirnya mereka terlibat dengan gangster. Sebab nak cari satu kepuasan, mereka terlibat dengan alkohol, terlibat dengan dadah. Akhirnya mereka terlibat dengan pembunuhan untuk mencari kegembiraan. Tak ada seorang hamba Allah, kaya lah dia, rappers terkenal di Amerika Syarikat, dia sekadar berkongsi bagaimana dia nak cari gembira. Habis badannya dia bertatu semuanya. Macam mana nak gembira? Tadi tak capai dia gembira sehingga dia menganggotai satu kelompok gangster terkenal di Amerika. Tak cukup dengan tu, dia mula jadi ganas untuk cari gembira. Miliki senjata api, akhirnya terlibat dengan jenayah, di penjara. Dengan duit tadi dia tak rasa puas kalau tak buat benda tu. Ada seorang lagi hamba Allah tadi, dia dah kaya, dia mencuri, dia kena tangkap mencuri. Orang tanya, kenapa mencuri? Awak duit beratus juta. Dia kata, saya minat mencuri, saya tadi macam suka. Dia cuba cari kegembiraan dia. Ada seorang kaya dan sukan tenis, seorang perempuan kaya. Lalu dia ada konflik dengan ayahnya. Dia saman ayah dia saman dia. Maka pecah rumah tangga dia, pecah keluarganya. Kenapa kegembiraan yang mereka nak cari? Yang kalau tuan-tuan ni jenis suka baca kisah bagaimana kesudahan setiap selebriti. Saya suka highlightkan benda tu. Sebab kita ditipu oleh mereka dan cara hidup mereka. Bagaimana kesudahan semua para selebriti. Wa imma di kalangan penyanyinya, pelakonnya, bukan di kalangan ahli sukan. Ada seorang hamba Allah, dia cukup glamour, akhirnya dia gantung dirinya di rumah. Dia tak jumpa apa yang dia nak, gantung diri dia, mati. Ada yang ni, dia terkenal dengan lawak dia, tapi juga kecewa dengan hidupnya. Ada seorang hamba Allah tu, dia cemerlang dalam pertarungan gusti. Ini WWF, orang tua-tua minat. Last kali dia ada tekanan hidup, lalu dia membunuh diri dia. Padahal tubuh dia sasa. Tubuh kita dah laku, kecil manis lagi, darah tinggi lagi. Alhamdulillah kuat. Dia tubuh sasa, berketul, lawan asyik menang. Tapi dia kalah melawan dirinya sendiri. Akhirnya bunuh diri. Ambil dadah dan sebagainya. Tentang bukan sedikit cerita golongan-golongan ini, bukan sikit. Dia dah menang terkenal dalam gelanggang, tiba-tiba belasah makwa sendiri. Tikam, sok penjara. Kena penjara 20 tahun. Sebab mereka cari sesuatu, mereka tak jumpa. Kerana itu, siapa yang diperdaya gembiranya selain daripada taat pada Allah, dia telah dipermainkan oleh syaitan. Kerana itu orang beriman gembira dia dengan mengingati Allah
mentaati Allah, mengikut perintah Allah Ta'ala. Sebab itu asas gembira yang dipegang oleh berimang 3 kata ulama. Yang disebut sebagai as-sa'adatu bi-thalathin. Gembira tadi diterbina dengan 3 asas utama. Yang pertama ialah syukur nikmah, sentiasa bersyukur pada Allah. Bila orang tu sentiasa bersyukur pada Allah, dia akan sentiasa gembira. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat sikit ke, dapat banyak ke, dia kaya, milioner, bilioner, dia bersyukur pada Allah. Maka dia akan gembira. Bukan gembira kerana duit dia banyak, kerana syukurnya yang banyak. Yang kedua, kata ulama' ialah dengan as-sabru 'alal bala', sabarnya pada setiap ujian. Sebab kita tahu ni negeri bala', negeri ibtila', negeri ikhtibar, negeri ujian. Kita dah tahu negeri ini adalah negeri hujan, kita mesti sediakan payung. Ini negeri yang akan hujan, maka siap payung. Atau ini negeri yang sentiasa panas, maka siap penyejuknya. Kita tak boleh ubah cuaca. Tuan-tuan boleh ubah cuaca panas? Tak boleh. Tapi tuan-tuan pasang aircon. Tapi cuaca tu kekal panas. Tuan-tuan boleh ubah cuaca hujan? Tak boleh. Tuan-tuan pakai baju hujan dan payung supaya tak basah. Hujan tetap turun. Dia tak akan berhenti sebab kita pakai baju hujan. Atau sebab kita ada payung. Dia akan terus hujan. Cuma hujan tu tak kena kita. Sebab apa? Kita mampu. Kita ada perlindungan. Maka itu sabar. Tentang hidup ni akan mati. Kita tak boleh sekat kematian. Tapi kita mampu bersedia menghadapi kematian untuk sabar. Kita terima, kita tahu kita akan bakal kehilangan orang yang kita sayang. Dia tak COVID pun dengan benda lain. Maka kita kena bersedia. Jangan anggap macam COVID tu lain pada yang lain. Tak, ia sama. Ia sama benda yang akan mematikan seseorang. Semua musibah ni, kemuncaknya matikan. Mematikan. Itu kemuncak musibah. Maka kita mesti belajar untuk terima. Itu sabar. As-sabru 'alal bala'. Yang ketiga kata ulama' ialah at-taubatu minadh-dhanb. Sentiasa bertaubat dari dosa. Sebab yang menghalang kita untuk rasa bahagia ialah dosa kita. Dosa-dosa kita akan terus datang kepada kita dengan pelbagai cara. Perkataan kita, perbuatan kita, wasangka kita. Silap perbuatan, silap tindakan kita. Tentang taubat memperbetulkan segala-galanya dalam hidup. Mengembalikan kebahagiaan kita. Menampung segala kecacatan, segala yang bocor dalam kehidupan kita. Maka banyakkan taubat, istighfar setiap hari. Jadikan ia wirid wajib kepada kita pagi, petang, siang, malam. Bahkan ajar anak-anak kita istighfar daripada sekarang. Jangan ajar anak kita sekadar dengan mainan dia gembira. Jangan ajar begitu. Kerana zaman mainannya akan berakhir. Dia akan mencari kegembiraan yang mungkin merosakkan dia. Maka ajar dia istighfar. Alung, istighfar dengan abah. Angah, yang Atih ke, Anjang ke sini. Dia ajar zikir istighfar pada Allah. Ingat, ayah nak ijazahkan istighfar ni pada anak-anak ayah. Ini wasiat ayah. Apa pun keadaan, jangan lupa beristighfar pada Allah. Kalau satu hari nanti, alun dalam kesusahan dan sebagainya, banyakkan istighfar. Kalau dalam kesedihan, banyakkan istighfar. Mulakan hidup dengan istighfar. Pagi-pagi beristighfar. Sebelum tidur, istighfar. Tuan-tuan, jadikan ia wasiat paling berharga kita pada anak-anak kita. Jangan kita wasiatkan dia benda yang sementara. Wasiat benda sementara. Bukan wasiat benda yang abadi. Maka wasiat satu benda yang lebih bernilai supaya anak kita Allah selamatkan dia daripada segala kesilapan langkah dia. Segala kesilapan tutur kata dia. Kerana bila kita istighfar, sebenarnya kita sedang membetulkan sistem hidup kita. Yang jenis Ustaz, saya ni jenis suka cakap besar lah Ustaz. Payahlah kadang-kadang saya bukan niat nak cakap besar. Tapi tercakap besar. Ada orang mungkin begitu. Saya tak niat begitu, begini. Maka saya katakan, betul balik sistem hidup kamu. Dengan banyakkan istighfar. Tak, saya kadang-kadang tak pandai bergurau. Gurau saya ni kasar. Akhirnya ramai orang sakit hati dengan saya. Sebab gurauan saya. Dia kasar gurauan ni. Jadi macam mana nak betul balik sistem. Sebab saya kata Allah, bila dia cipta kita, Allah ciptakan kita dengan fitrah, dengan sistem. Fitrah yang suci. Sebab itu kita mula lahir tak ada dosa. Mana dosa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan kadang-kadang bersih, suci, tak berdosa.
Sebab tu saya kata kembali balik sistem tu. Tuan-tuan, waktu kita kecil-kecil baby, semua orang sayang kita, tengok sayang. Tak ada seorang pun nak aniaya kita. Kita dijaga, dipelihara. Semut seekor pun orang jaga. Makan minum disuapnya kita. Keperluan kita dicukupkan. Tak perlu minta tukar baju. Baju kita dah satu almari mak ayah kita siapkan. Dengan warna macam-macam colour. Daripada ladybird-nya sampailah kepada apa semua jenis jenama binatang kita dapat. Ni, baby ni tak perlu buat proposal apa-apa. Dia lahir, dia mak dah terfikir beli baju tu, beli baju ni semua. Tengok baju anak-anak kita banyak mana tuan-tuan. Ada satu almari penuh, Ustaz. Apa yang mengilhamkan kamu beli semua ni? Kerana budak ni tak berdosa, maka Allah ilhamkan kamu jaga dia. Dan dia besar, kita kata dia jahat, dia dah besar, dia tak dengar cakap kita, kita kata apa? 1 sen pun tak kasih kamu. Kenapa kita mula tak nak bagi dia? Sebab dia mula berdosa. Terdedah dengan dosa. Kan tu mau kita dicintai, kembali pada fitrah, taubat. Kita kembali disayangi, dicintai. Maka seolah-olah tuan-tuan kita macam tak payah buka mulut, maka semua terhidang di hadapan kita. Kan itu kegembiraan itu perlu diperoleh dengan banyakkan istighfar. Yang saya katakan jadikan ia wasiat pada anak-anak kita. Ingat, kita perlu beri sesuatu yang boleh membahagikan anak-anak kita sampai bila-bila. Kalau tuan-tuan cuba fikir, saya dah set up satu bisnes nak bagi anak saya. Itu tak akan bahagiakan anak kita. Kita sedang set upkan satu masalah untuk dibuat. Saya dah planning, saya dah bagi dia duit dalam bank banyak-banyak supaya dia akan bahagia bersama dia. Tak, awak sedang beri dia masalah untuk menguruskan duit tadi. Dia akan ada masalah besar. Wa imma dia jadi boros, wa imma dia jadi sombong, semua boleh terjadi. Maka ajar dia, warisi dia tuan-tuan dengan istighfar terlebih dahulu. Istighfar, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara anak kita daripada segala perkara yang merosakkan hubungannya dengan Allah dulu. Kalau siapa yang betulkan hubungan dengan Allah, Allah betulkan hubungan dia dengan semua makhluknya. Termasuklah dengan semua benda yang tak disangkanya. Tetapi kita tak tahu hubungan kita dengan siapa putus. Kita tak tahu. Tak tahu kat mana line tu putus. Kita tak boleh nak baca. Tapi bila kita hubung dia dengan Allah, maka Allah pelihara setiap line tadi. Setiap coverage perhubungan kita kat dunia. Maka gembiralah dengan taat kepada Allah. Maka akhir sekali kata Syekh Abdul Qadir, bahawa bila kamu tanda kamu orang alim, bila mana kamu dapat dunia, kamu rasa berat sebab kamu tahu ada tanggungjawab. Tapi kalau orang ahli dunia, dia dapat dunia, dia seronok. Dia dapat jawatan, dapat esko, dia dapat jadi menteri besar. Dia punya seronok lain macam. Padahal sebenarnya tuan-tuan, kalau benar orang tu jujur dalam politik, dia tak boleh kaya dengan politik. Orang politik sebenarnya dia tak akan kaya dengan politik. Tapi dia melihat tanggungjawab. Sebab tu kalau orang politik ni, dia lebih banyak boleh masuk politik, dia tidak menjaga rakyat dia. Dia sedang jaga poket dia. Dia nak kaya orang meniaga. Meniaga kaya. Tapi bila orang tu masuk politik, berarti dia bersedia habiskan kekayaannya. Sebab dia sedang isyar dirinya untuk menjaga orang bawahan dia. Maka dia mesti bersedia. Wa imma dia statik, atau dia akan lebih rendah. Sebab itu politik. Politik jujur, dia maksud. Kalau politik tak jujur, tak sempat setahun, rumah dah 4 tingkat. Kerana politik yang tidak jujur. Tak sempat setahun, hartanya mendadak naik. Kan ada benda tak kena dia buat. Tapi dia kena ingat, bila dia ambil bukan hak dia, dia ambil dengan pengaruhnya, dengan cepat dia akan hilang semua. Hilangnya dengan benda-benda yang dimiliki sebelum dia jadi YB tu sendiri. Akan hilang sekali. Oh, jangan duk ambil benda-benda bukan hak kita. Jangan mengambil sesuatu dengan kuasa kita. Mesti dia ambil balik bila hilang kuasa kita. Dan sebab itu kita melihat, kalau kita orang dekat dengan Allah, bila mendapat sesuatu dunia, tak kira jawatan atau sebagainya, kita merasa takut. Kerana ada amanah yang perlu kita pulangkan. Seorang yang diberikan oleh Allah ilmu, maka dia rasa takut. Sebab ilmu ni bukan untuk dibangga, untuk dipuji, dipuja, tapi dia ada amanah untuk menyampaikan pada orang. Dan dia tahu bila nak menyampaikan pada orang, ada risiko yang perlu ditanggung. Kan tak semua orang suka dengan nasihat. Dan dia perlu mengambil masa yang panjang untuk menjinakkan hati-hati manusia yang dia. Maka dia tidak semudah itu dengan sekadar dia nak pujian, dia mudah.
Tapi untuk jalankan tanggungjawab, itu yang sukar dan susah. Inilah dia beberapa perkara yang perlu ada kepada orang beriman. Dan pembersihan jiwanya, itu letak dunia kat mana, di tempat dia. Dan jaga Al-Quran dalam kehidupan, jaga sunnah Nabi SAW, dan dampingi orang-orang soleh. Bergembiralah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga last sekali ialah setiap dunia itu adalah amanah dan tanggungjawab. Bukannya keseronokan atau sesuatu yang kita nak banggakan. Setiap kali kita dapat dunia, ada tanggungjawab, ada amanah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.